Pada soalan yang ketiga, jadual 1 menunjukkan tambang bas antara beberapa tempat PQRST. So, PQRST dekat sini tambang, dekat sini laluan lah. Okey, berdasarkan maklumat di dalam jadual, lengkapkan graf berpemberat. Okey, maksudnya kena masuk nilai lah. Dan tidak terarah. Maksudnya tak ada anak panah. Okey, so soalan ni kita lengkapkan graf ni, kita refer pada jadual lah. Okey, dekat sini dia dah bagi skema jawapan satu. Okey, kita tengok PQ dulu. PQ ni dia dah bagi dah. So, 3.00. Seterusnya kita tengok PR. PS. Maksudnya dia ada PQ, PR, PS. Maksudnya ada 3 out dia. So, mesti guna pembaris. Okey, cikgu buat R kat sini. Cikgu buat S kat sini. Okey, kita masuk nilai. PR 2.50, PS 2.30. Seterusnya kita ada Q kepada R 5. So, Q kepada R kat sini. So, 5.00. Dan last sekali S kepada T lah. S kepada T ikut suka kita. Kita nak buat ke atas pun boleh, ke bawah pun boleh. Okey, so kita ada 4.20. Okey, settle. Soalan ni 2 markah. Ada label sudut, ada label pemberat. So, 2 markah complete. Seterusnya, kita tengok soalan. Seterusnya, lukis satu pokok berdasarkan jawapan anda di 3A. Okey, soalan ni dia minta kita lukis pokok. Okey, maklumat yang paling penting sekali bila kita lukis pokok, gambar dia mesti gambar asal macam ni. So, gambar asal. Okey, kaedah kita nak lukis pokok. Okey, cikgu dah mention. Yang pertama sekali, kira bucu lah. So, bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, bucu dia 5. Yang kedua, ni cara mudah. Cara mudah. Okey, yang kedua 5 tolak 1 lah. So, kita dapat 4. Yang ketiga, kita tengok dia punya tepi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ditolak dengan 4 tadi. So, dapat 1. Buat apa dengan 1? So, kita buang. Kita buang 1, baru dia jadi pokok. So, kita lukis gambar asal dia dulu. Okey, cikgu lukis gambar asal. Okey, cikgu label T, S, P, Q, R. So, sekarang ni kita nak buang 1. So, buang 1. Buang RQ pun boleh. Buang PQ, PR pun boleh. So, cikgu nak buang yang ni lah. Okey, cikgu buang yang ni lah. Dia tetap jadi pokok. Kalau nak buang yang ni tadi pun tetap jadi pokok. Okey, settle soalan. Soalan nombor 3B. Kat sini 1 markah. Soalan B. Okey, Akasha ditugaskan untuk menghantar barang. Okey, hantar borang markah. Okey, menghantar borang markah bagi setiap ajar sukan kepada guru bertugas di setiap lokasi pertandingan. Rajah 12 menunjukkan graf tak terarah dan berpemberat bagi kedudukan 6 lokasi pertandingan. Setiap pemberat menunjukkan masa dalam minit. So, yang ni ialah masa dalam minit lah. Okey, antara 2 lokasi. Okey, soalan yang pertama, nyatakan bilangan darjah. So, bilangan darjah mudah. Bilangan darjah ni sama dengan 2 kali bilangan tepi. So, tepi dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tepi dia ada 9. 2 darab dengan 9. So, kita akan dapat 18. Okey, senang. Ni aras pengetahuan. Tu yang markah dia 1. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Lukis graf terarah. Okey, so soalan ni dia minta kita lukis graf terarah. Maksudnya kena ada anak panah lah. Mewakili laluan terpendek yang dilalui Akasha untuk menghantar semua borang markah
ke setiap lokasi pertandingan. Okey, first kali. Kaedah mudah dia, kita ada 3 tu kan, kaedah mudah. Okey, kaedah mudah. Kalau cara cikgu yang pertama sekali, kira bucu dululah. So, bucu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu ada 6. So, yang kedua, 6 tolak 1 dapat 5. Seterusnya, kita cari tepi dia. So, tepi, kita tahu tepi tadi ada 9. Okey, 9 ditolak 5 dapat 4. So, 4 ni kita buang lah. So, kita buang. So, dia nak laluan terpendek, kita kena buang yang besar. Okey, cuma cikgu buang yang besar dulu 1. Okey, 2, 3. So, yang besar 4. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok gambaran dia macam ni lah. Tapi kita tak boleh buang yang ni. 2 ni kita tak boleh nak buang. Sebab macam mana dia nak lalu dekat sini? Okey, bermakna cikgu tak boleh buang 8. Okey, cikgu padam. Cikgu tak boleh buang 8. So, kalau cikgu lalu dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau cikgu buang dekat sini dulu. Okey, so cikgu start daripada sini lah. Okey, jadi cikgu kena try and error dekat sini Okey, kalau kita tengok laluan dia, sini 1, 2, 3, 4, 5. So, cikgu test, cikgu kira dulu. 7, tambah dengan 6, tambah 5, tambah 8, tambah 9. So, cikgu akan dapat. Okey, so 7 tambah dengan 6, tambah 5, tambah 8, tambah 3 ni. Apa cikgu tambah 9 pula? 7 tambah 6, tambah 5, tambah 8, tambah dengan 3 So, dekat sini 3. So, cikgu akan dapat laluan dia 29. Okey, so ni yang cikgu nampak laluan terpendek lah. Okey, pelajar kena try and error Janji dia lalu semua arah. Okey, so sekarang ni dia kata graf terarah mesti ada anak panah. Kedudukan ni kita jangan ubah. So, kedudukan dia ni jangan ubah. J, P, L, R, T, Q. So, label mesti label J, L, R, T, Q. Okey, so ni ialah jawapan cikgu lah. Okey, kalau cikgu refer kepada skema jawapan pun, jawapan dia sama dengan cikgu. Make sure pelajar guna pembaris Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. So, mesti ada anak panah lah. Terbalik So, anak panah dia mesti satu arah saja sebab dia graf terarah Okey, so settle untuk yang ni. Mahatabora lukis graf terarah yang mewakili laluan terpendek. So, ni dia minta kita lukis graf. So, settle. Untuk soalan macam ni, 3 markah lah. Dan kita kalau boleh pelajar, kita kira lah siap-siap. Senang. 7, 6, 5, 8, 3. Pelajar tunjuk. Pengiraan pun boleh tambah 6, tambah 5, tambah 8, tambah 3. So, kita dapat laluan terpendek ialah 29. 29. Sebab dekat sini dia bagi masa dalam minit pemberat dia ni. So, 29 minit dah laluan dia ni. Okey, so untuk complete macam ni, pelajar akan dapat 3 markah. Okey, settle untuk soalan B. Kita pergi kepada soalan C. Terusnya soalan yang keempat. Okey, so soalan yang keempat ni soalan rangkaian graf lah. Okey, lukis satu graf tak terarah. Okey, bila tak terarah, maksudnya tak ada anak panah lah dan berpemberat. Okey, mewakili jalan yang menggabungkan beberapa buah rumah seperti dalam jadual 1. So, dalam jadual 1, dia minta kita lukis graf tak terarah lah. Okey.
Seterusnya, B nyatakan sama ada graf dilukis merupakan pokok atau bukan pokok. Berikan justifikasi anda. Okey, so sekarang ni dia dah bagi pada kita, dia mudah macam ni. Kita tengok dulu kita tengok dulu Ali. So Ali ada dua keluar dekat sini. Okey, so A ni dia ada dua. Okey, A ke B dan A ke C. Okey, so dah ada dua keluar dekat sini. Okey, A ke B 8.7. Okey, A ke C 25.4. So 25.4. So cikgu draft macam ni dulu Okey, seterusnya C kepada D. Okey, C kepada D. Cikgu buat kat sini lah. Sebab C dah ada kat sini. C kepada D. Okey. Cikgu buat kat sini. C kepada D. Okey, kita ada 3.5. So, pendek je. Lepas tu, kita ada C kepada D. B kepada E. So, B pergi kepada E. Okey, cikgu buat kat luar kat sini. B kepada E. So, kita ada 20.4. Seterusnya, E kepada F. E kepada F. So, cikgu buat kat sini F. Okey, E. Sekejap E kepada F. Kita ada 16.7. Okey, B kepada E tadi. Kita dah ada 20.4. Seterusnya, B kepada G. Okey, B kepada G kat sini. Okey, kita ada 32. 32.8. So, 32.8. Okey, settle untuk gambar rajah pokok lah. Lukis satu graf tak terarah So, kita dah ada kat sini. Ni ialah bucu dia. Okey, so gambar dia macam-macam jenis gambar dia Okey, dan berpemberat. So, kalau kita lukis macam ni dah settle dah. Okey, seterusnya nyatakan sama ada graf dilukis merupakan pokok. Okey, atau bukan pokok. So, kalau pokok dia ada 3 syarat. Okey, kita tengok syarat dia Syarat pertama, tanpa gegelung berbilang tepi. Tanpa gegelung dan berbilang tepi. So, syarat ni dia tak ada gegelung, tak ada berbilang tepi. So, settle. Okey, syarat yang pertama. Syarat kedua, semua sisi bersambung. Sisi bersambung. Okey, maksudnya dia tak ada bucu yang sendiri yang tak bersambung. So, syarat kedua. Okey, dan syarat ketiga, bilangan tepi dia dululah. Okey. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1 bilangan tepi dia. Nilai E dia lah. Okey, so dekat sini kita tengok tepi dia. 1, 2, 3. Cikgu buat warna yang berbeza senang sikit. Tepi dia kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepi dia 6. Tepi ni sama dengan bilangan bucu tolak 1. So, bilangan bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermakna 7 tolak 1 dapat 6. So, syarat yang ketiga pun dia penuhi. Soalan dia nyatakan sama ada graf dilukis ialah pokok. Ya, pokok. Ya, pokok. Okey, beri justifikasi dia. Justifikasi dia dekat sini yang paling mudah sekali kita ambil yang bawah lah. Ataupun kita tulis salah satu syarat dia pun dah cukup dah. Okey, kalau dia penuhi 3 syarat baru dikira pokok So, cikgu just tulis satu je lah. Bilangan tepi E sama dengan V tolak 1. So, 6. Kat sini 7 tolak 1 dapat 6. Okey, so just cikgu tulis macam ni. Okey, pelajar nak tulis macam cikgu ni pun tak apa. Yang penting pelajar faham Okey, settle untuk soalan yang keempat. Dan lagi satu syarat dia.
mesti guna pembaris. Mesti guna pembaris. Ini syarat dia. Okey, settle untuk soalan yang keempat. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Soalan 6. Rajah 4 menunjukkan maklumat set bucu dan set tepis bagi suatu graf. Sudah dah bagi. V ialah bucu. E ialah tepi. Okey, lukis satu graf berbilang tepi. Satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung berdasarkan maklumat yang diberikan. Okey, so untuk soalan macam ni, dia macam-macam kaedah pelajar boleh guna. Okey, first kali kita kena tahulah ada 5 bucu. So cikgu buat bucu yang pertama dululah. Bucu yang pertama ni ialah P. Okey, so kita tengok P dia pergi ke R, dia pergi ke S. So maksudnya P ni ada 2 keluar lah. Okey, 1, 2. Okey, seterusnya P ni pergi ke R. So cikgu tulis, mana pula mouse cikgu. Okey, P kepada R, P kepada S. Okey, seterusnya Q. Kita tengok Q Q pergi kepada T. Okey, kalau cikgu buat Q kat sini, Q dia pergi kepada T. Kat sini QT. Lepas tu ada lagi tak Q? Okey, so kita ada Q lagi satu. QQ. QQ ni ialah gegelung lah. Okey, so gegelung. Settle. Seterusnya kita tengok R. R dia pergi pada Q. So cikgu buat R. Kat sini R dia pergi kepada Q. Okey, seterusnya S kepada T, S kepada T. Maksudnya S dia pergi ke T. Okey, so tapi dia dekat sini ada ST ni ada 2. Maksudnya berbilang tepi lah. So macam ni. Okey, dan seterusnya SS dia macam ni lah. Okey, so settle maklumat yang ada. Jadi sekarang ni kita nak cantum dia. Okey, cikgu start dengan P dulu. So, P dekat sini. Ni P. Dia pergi kepada R. So, cikgu buatlah. Pergi kepada bucu R. Okey, seterusnya P dia pergi kepada bucu S. Okay, so, kita ada S kat sini. Bucu pelajar boleh tulis. Pelajar boleh tulis bucu kat sini S. Okey, so sekarang ni kita nak cantum. So, cikgu ambil ikut suka nak ambil yang mana. So, kalau nak ambil yang R kepada Q dulu pun boleh. Kat sini. So, R ni dia pergi kepada Q. Okey, so kita ada bucu lagi satu Q. Q ni dia pergi mana? Dia pergi kepada T. Okey, ataupun Q kepada T. Tapi dekat sini kita ada maklumat S kepada T. So, cikgu buat kat sini senang. S kepada T. Okey. So, dekat sini T lah. Okey. S kepada T. S ni ada gegelung. Okey. Q ni pun sama. Ada gegelung. Q pergi kepada T. Okey. So, settle. Ni ialah jawapan dia lah. Jawapan dia. So, jawapan untuk soalan ni macam-macam Okey. Kalau kita cek balik. Okey. Cikgu cek pakai highlighter lah. Senang. Okey, P kepada R. So, P kepada R 1. P kepada S. P kepada S 1. Okey, settle. Q kepada T. So, Q ni pergi ke T 1. R kepada Q. So, R kepada Q 1. S kepada T. So, S kepada T. Okey, so cikgu tertinggal. S kepada T lagi satu ni berbilang tepi. So, cikgu contohin sikit. Okey. So, S kepada T. 1. Lepas tu, SS ialah gegelung. So, QQ ialah gegelung. Okey, so settle untuk soalan ni. Mudah je. Terus pelajar akan dapat 2 markah. Okey, dekat sini dia tak bagi tahu graf terarah ataupun tidak. Kalau terarah mesti buat anak panah lah. Okey, seterusnya. Nyatakan bilangan darjah bagi bucu S. So, kalau bilangan darjah senang kita boleh kira manual lah.
Okey, bilangan darjah. So, kita tengok dekat sini. Kalau gegelung ni 2 ya. Gelung ni 1 pergi, 1 patah balik. So, 2. Okey, kat sini 3. Kat sini 4. Kat sini 5. Okey, jadi jawapan dia bilangan darjah bagi bucu S ialah 5. Okey, settle untuk soalan ni. 1 markah dekat sini. Okey.